Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 25 April bersama saya Firdaus Arsyidis. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menyasarkan nilai jualan mencecah RM25 juta di 797 outlet pemasaran seluruh negara melalui program jualan Semarak Syawal yang bermula hari ini sehingga 2 Mei nanti. Menterinya Datuk Ronald Kiandi menjelaskan konsep outlet pemasaran oleh MAFI menerusi Fama adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada usahawan mengadakan jualan bersempena perayaan Aidilfitri selain mendapatkan penjimatan pembelian terus daripada pengeluar. Datuk Ronald juga memberitahu MAFI menyasarkan nilai jualan RM2.9 juta sepanjang program jualan itu melalui portal Agro Bazar Online yang menyediakan perkhidmatan prapesanan. Datuk Ronald berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan jualan Semarak Syawal di Medan Niaga Satok di Kuching. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Fama Datuk Zainal Abidin Yang Razali memaklumkan program jualan tahun ini agak berbeza kerana turut disertai oleh usahawan-usahawan di bawah bimbingan Fama bagi memberi peluang kepada pengguna untuk mendapatkan bekalan sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Cawangan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB seluruh negeri perlu berusaha meningkatkan pendaftaran ahli baharu. Timbalan Presiden PBB Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, langkah tersebut penting agar PBB bertambah kukuh, relevan dan kekal menjadi tulang belakang dalam kerajaan negeri. Ia juga membolehkan PBB terus fokus dalam menyumbang pada pembangunan dan kemajuan Sarawak. Usaha tersebut amat penting memandangkan negeri ini ingin rakyatnya menjadi masyarakat berpendapatan tinggi menjelang 2030 seperti yang dihasratkan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Datuk Amar Douglas yang juga timbalan Premier Sarawak percaya PBB mampu meningkatkan lebih ramai keahlian memandangkan presidennya adalah Premier Sarawak. Malah ramai pemimpin parti itu juga merupakan ahli kabinet negeri dan persekutuan. Ia memberi kelebihan kepada Premier Sarawak untuk melaksanakan projek pembangunan di segenap pelosok negeri. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian semasa merasmikan mesyuarat 3 tahun sekali PBB Cawangan Bukit Begunan dan Engkelili di Sri Aman. Peranan kawasan rukun tetangga KRT dalam membantu masyarakat bersatu padu amat diperlukan terutamanya selepas 2 tahun dilanda pandemik COVID-19. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kwi Hian berkata, kerajaan negeri menghargai usaha KRT mengadakan program peringkat kampung dan komuniti masing-masing dalam menyemai semangat perpaduan dan kerjasama. Ini boleh dilihat terutamanya pada bulan Ramadan dengan penganjuran program gotong royong menyediakan bubur lambu untuk diagihkan kepada penduduk kampung. Ia merupakan program yang terbaik untuk mengajak sesuatu komuniti untuk bersama melakukan aktiviti setelah lebih kurang 2 tahun dilarang berbuat demikian ekoran pandemik. Datuk Dr. Sim berkata demikian pada program ziarah Ramadan RT Cares dan agihan bubur lambu bersempena bulan Ramadan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Surau Nurul Najihin, Kampung Stapok di Batu Kawah Kuching. Sebanyak 200 bungkusan bubur lambu disiapkan pada program itu termasuk penyerahan hadiah untuk 12 peserta tadarus Al-Quran. Seorang pesakit kronik lutut turut mendapat sumbangan kerusi roda daripada Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Batu Kawah dalam program tersebut. Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu meningkatkan kualiti pengurusan dalam membantu masyarakat kampung mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejajar dengan pembangunan negara. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, JKKK harus meningkatkan kualiti pengurusan secara sistematik bagi memastikan sistem urus tadbir kampung berjalan dengan teratur dan berkualiti.
Menurut Dr. Hazlan, jawatan kuasa tersebut merupakan badan terpenting dan berpengaruh di peringkat kampung untuk memastikan kawasan setempat tidak terpinggir daripada arus pembangunan dan dipelihara dari sebarang bentuk ancaman. Beliau berucap dalam majlis sungkir solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih bersama kepimpinan Demak Laut di Pusat Convention Penview di Kuching. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan dana aktiviti tahunan sebanyak RM450,000 kepada 30 JKKK di bawah Dewan Undangan Negeri Demak Laut. Menyantuni golongan mualaf adalah salah satu pengisian dalam pelaksanaan program Jelajah Ramadan RTM Limbang. Penerbit program itu, Jeffrey Lahab, berkata ia adalah program kesinambungan dari aktiviti semasa awal Ramadan bagi meringankan beban golongan itu di hari Lebaran yang bakal menjelang. Lagi program ini sumbangan khas untuk para mualaf kita, saudara baru kita, dan kita mengharapkan agar ini akan menjadi sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa menyampaikan sumbangan barangan keperluan di Limbang. Sementara itu, pelaksanaan program ini disambut baik oleh golongan mualaf yang menerima sumbangan tersebut. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada rombongan RTM dari Limbang, sumbangan, membagi sumbangan kepada kampung kami di sinilah. Saya sangat bersyukur kepada RTM dan terima kasih kepada RTM, Alhamdulillah, kerana pada tahun ini aku boleh dapatlah sumbangan daripada RTM. Memang baguslah bagi aku. Kalau boleh, kita doakan lagi pekerja RTM, orang-orang RTM dan RTM kita Malaysia itu akan maju jaya dari sekarang. Mudah-mudahan akan datang Lazimnya salah satu bahan bubur lambuk adalah daging atau ayam. Berbeza pula di Sibu apabila bubur lambuk dibuat sepenuhnya menggunakan konsep vegetarian atau bahan tanpa daging dan ayam. Bubur lambuk vegetarian ini kemudiannya diagihkan kepada masyarakat bukan beragama Islam di Sibu yang mengamalkan diet vegetarian. Menurut Pegawai Perpaduan Bahagian Sibu Siti Nur Fatimah Hussein, agihan bubur lambuk vegetarian itu merupakan sebahagian daripada program Semarak Perpaduan yang merupakan anjuran pihaknya. Katanya program agihan bubur lambuk diadakan serentak seluruh negara dan di Sibu ia dilaksanakan oleh ahli kawasan rukun tetangga Kampung Jeriah. Pengagihan bubur lambuk berkenaan melibatkan 6 buah rumah ibadat bukan Islam, antaranya Gurdwara Sahib, Kuil Seri Mariaman dan Gereja St. Mary. Okey, objektif utama kita adalah untuk merakyatkan perpaduan dan seterusnya adalah untuk memupuk semangat perpaduan dan juga semangat menghibah di antara komuniti setempat untuk bergotong royong memasak bubur lambuk. Di samping itu, kita nak mempromosikan peranan kawasan rukun tetangga di negara kita lah. Selain masyarakat yang mengamalkan diet vegetarian, pihaknya turut mengagihkan bubur lambuk biasa kepada anggota-anggota polis di Raja Malaysia, penduduk setempat dan golongan gelandangan di Sibu. Ya, memang saya rasa best, rasa seronok, rasa very good because this shows that whatever program is done is always with keperluan of all the people. Siapa yang vegetarian, dia bagi vegetarian. So at least bila they come to see us, they ask us what we need. Itu paling penting. Penyerahan bubur lambuk tersebut diadakan di Rumah Ibadat Gurdwara Sahib Sibu dan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Anwar Rapai. 4 perkara utama diutarakan oleh pemangku Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Joseph Salang Gandum, semasa perasmian persidangan perwakilan Tri Tahunan parti itu di Sibu semalam. Datuk Joseph berkata perkara pertama adalah mengenai infrastruktur, utiliti dan pembangunan telekomunikasi. Jelas Datuk Joseph, PRS menyokong usaha kerajaan negeri menyediakan pelan induk pembangunan tersebut di kawasan urban dan suburban, namun perlu keseimbangan disediakan di luar bandar. Justeru pihaknya berharap kerajaan dapat menyediakan pelan induk pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Kedua, PRS turut menyuarakan mengenai ketidakseimbangan perjawatan di peringkat eksekutif dalam perkhidmatan awam Sarawak. PRS likes to suggest
that GPS government seriously look into ways to improve Dayak participation to reflect the population composition of Sarawak. The task of the Public Service Commission or PSC need to be revamped so that there is greater transparency in the recruitment exercises. Turut disuarakan PRS adalah mengenai peluang penyertaan komuniti Dayak dalam perniagaan di Sarawak. Dalam ucapannya, beliau juga memberitahu akan memohon dana tahunan untuk Yayasan Pendidikan Teknikal Rakyat Sarawak Teras. Yayasan yang sinonim dengan PRS itu ditubuhkan pada tahun 1994 dan telah menyumbang banyak kepada penyertaan anak-anak Sarawak untuk menyertai kursus dalam bidang teknikal. Datuk Joseph turut berterima kasih kepada Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai, yang berjiwa besar dengan menolak untuk bertanding kerusi Presiden parti itu walaupun mendapat pencalonan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Parti Rakyat Sarawak PRS perlu lebih berhati-hati dalam menguruskan kenyataan media agar tidak menimbulkan spekulasi orang luar parti yang boleh merosakkan nama parti. Pemangku Presidennya, Datuk Joseph Salam Gandum berkata, parti itu menjadi tumpuan media sejak Presiden PRS mendiang Tan Sri Dr. James Jebut Masing meninggal dunia. Tumpuan itu menimbulkan pelbagai penulisan dan spekulasi termasuk mengenai perebutan kuasa dan perpecahan yang dijangka berlaku di dalam parti itu. Admittedly, we have been poor at managing media exposure. We have different personalities who are leaders in their own right, and they have different tastes and approaches to talking to outsiders. Some are media shy, others are more savvy, but still others are quick to respond to media queries. PRS tegasnya akan lebih berhati-hati selepas ini dalam mengeluarkan sebarang kenyataan media agar tidak berlaku kekeliruan mengenai perkara sebenar yang berlaku dalam parti tersebut. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 25 April berakhir di sini. Keluarga Malaysia, lindungi orang yang tersayang, vaksin anak anda dan dapatkan dos penggalak bagi warga emas. Dengan itu, saya Firdaus Idris. Assalamualaikum dan salam hormat.